Hello, Assalamualaikum dan selamat datang kepada pelajar tingkatan 1 bagi subjek RBT di bawah kumpulan Cikgu Husna. Selamat datang ke SMK Ta. So hari ni kita akan belajar untuk bab 1 bagi RBT iaitu pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Sebelum itu, peraturan di dalam kelas, cikgu nak murid-murid semua sentiasa bersedia setiap kali kelas PDPR berlangsung, dan keperluan semasa PDPR ialah 2 buah buku panjang sebagai buku nota dan buku latihan. 1 buku nota, 1 buku latihan. Dekat sini, muka surat pertama pada buku nota dan buku latihan perlu dituliskan indeks. Indeks ya pada muka surat pertama buku nota dan buku latihan. So dekat sini kena nyatakanlah hari, tajuk, tarikh latihan. Tiap kali latihan dengan nota diberi, kena tulis dengan kemas, kena tulis hari, tajuk dan tarikh. Ini adalah indeks yang anda kena buat di muka surat hadapan buku nota dan buku latihan. Faham? Jelas? Okey. So, kita pergi kepada objektif kita yang mana kita nak belajar hari ini ialah bab 1 tentang pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Apa yang awak akan dapat ialah hari ini awak akan dapat takrifkan atau awak dapat tahu maksud reka bentuk dan teknologi, dan awak kenal pasti elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Elemen ini kita akan sambung pada video yang akan datang. So hari ni kita nak tahu takrifan reka bentuk dan teknologi. Okey. Sebelum tu awak tengok sekeliling awak, apakah produk yang mempunyai reka bentuk? Apa itu reka bentuk? Reka bentuk itu kehidupan kita ni ada macam-macam bahan atau produk yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan kita. Dekat sini ada bentuk topi. Bentuk topi ni ada bentuk yang pelbagai. Ada yang ada butang dekat belakang, ada yang pakai tali, warna yang berbeza, ada garisan dan sebagainya. Dekat sini stokin. Contoh dia stokin. Stokin ada warna-warna, warna yang berbeza, saiz yang berbeza, tak sama tak ada stokin warna putih. Semua warna putih. Tak ada kan? Ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Dia mengikut kepada individu tersebut. So kemudian kita ada beg. Beg yang pelbagai saiz. Kemudian kita ada juga apa ni? Ini adalah seramik ataupun untuk ibu ayah awak yang kalau letak bunga letak dalam seramik, dia ada bermacam bentuk dan saiz. Dan juga kita ada produk sabun. Ya, tengok sabun ni tak sama. Ada jenama yang berbeza, saiz yang berbeza, warna yang berbeza. So produk-produk ini semua ada reka bentuk. Bentuk dia adalah berbeza. Ada yang bentuk bulat, ada yang bentuk segi empat dan sebagainya. Faham? Okey. Kemudian kita pergi kepada definisi reka bentuk dan teknologi. Untuk yang pertama, apa itu reka bentuk? Reka bentuk ialah pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak dalam kehidupan. So dekat sini reka bentuk. Reka bentuk ni adalah penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak dalam kehidupan. Apakah contoh dia? Contoh dia adalah perubahan reka bentuk basikal. Orang dulu-dulu bawa basikal, satu tayar besar, satu tayar kecil dekat belakang. So dekat sini dia agak sukar dan akan menyebabkan orang tu cepat sakit belakang. So perubahan dia kepada basikal yang baru, dua-dua tayar dia seimbang. So dekat sini dia memenuhi kehendak manusia. Dia berubah mengikut kehendak manusia. Telefon yang lama ada ganggang. Tak boleh bawa pergi mana-mana. Tak boleh bawa pergi shopping mall. Telefon macam ni. Tak sampai. Kemudian kita tukar kepada bentuk yang baru iaitu telefon bimbit. So dekat sini telefon bimbit pergi mana-mana pun boleh bawa.
So, ini berubah memenuhi kehendak manusia. Sebab itu, reka bentuk adalah sesuatu yang berdaya saing dan mestilah tidak mencemarkan alam sekitar. Sebab ini ada projek atau reka bentuk ini memberi impak kepada kehidupan. Itu adalah definisi reka bentuk. Kemudian kita pergi kepada yang kedua, teknologi. Apa itu teknologi? Teknologi adalah pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga ataupun sistem. Apakah fungsi teknologi? Mestilah nak memudahkan urusan manusia. Kalau tak ada teknologi, cikgu tak ada bercakap dengan awak dekat video YouTube ni. Teknologi semuanya ada sains dan matematik. Contohnya kerusi. Kerusi macam mana diperbuat? Daripada pokok kayu yang diproses untuk menjadi bahan yang boleh digunakan. Boleh? Itu adalah teknologi. Kemudian kita nak tahu betul-betul ni apa sebenarnya reka bentuk dan teknologi. Okey, reka bentuk dan teknologi ini adalah gabungan. Dia gabungan reka bentuk dengan teknologi. So, dia akan menjadi, maksud dia, definisi dia ialah gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang. Tentang penyusunan bahan secara terancang ni adalah reka bentuk dengan pengaplikasian ilmu sains dan matematik. Aplikasi ilmu sains dan matematik ni apa? Dari teknologi. Bila kita gabungkan dua-dua maksud ini, dia menjadi definisi reka bentuk dan teknologi. Dia adalah gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan aplikasi ilmu sains dan matematik. Ingat ya, dia adalah gabungan. Kemudian kita tengok kepada bidang reka bentuk dan teknologi. Okey, bila kita tengok tentang reka bentuk dan teknologi, akan ada dua jenis reka bentuk dan teknologi, iaitu satu konkret, satu abstrak. Konkret tu apa? Konkret tu adalah produk yang bila awak tengok, awak boleh pegang. Contoh dia apa? Apa yang ada dekat depan awak? Ya, handphone. Awak boleh pegang, awak boleh lihat. Kemudian abstrak. Produk yang boleh dilihat tapi tak boleh dipegang. Contoh dia apa? Kereta. Ya, kereta yang tengah bergerak. Takkanlah awak pegang dia waktu tengah bergerak. Mana boleh. Dia boleh dilihat saja, tak boleh dipegang. Itu adalah abstrak. Kenapa kereta tu abstrak? Okey, nanti kita akan tahu. Okey, ini adalah empat pecahan bidang reka bentuk dan teknologi. Kita ada konkret, benda yang boleh lihat dan pegang. Abstrak hanya boleh, abstrak apa tadi? Boleh dilihat tapi tak boleh pegang. Konkret ada dua, iaitu dari segi teknologi dan seni. Abstrak ada dari segi perkhidmatan dan komunikasi. Contoh konkret, tadi cikgu kata teknologi adalah contoh dia depan awak, ada handphone. Handphone adalah peralatan. Mesin, contohnya mesin apa? Mesin jahit, mesin rumput. Pertanian apa contoh dia? Ya, betul. Pemakanan, kena ada apa makanan kat teknologi makanan? Ya, macam mana orang buat sausage, orang buat nugget, itu menggunakan teknologi. Pakaian jahit guna apa? Mesin jahit. Teknologi. Persenjataan, senjata diperbuat dari apa? Menggunakan teknologi. Betul. Okey, seni pula. Kita ada seramik, masakan, lukisan, alat tulis, arca, halus atau sulaman ataupun anyaman. Semua ini adalah di bawah seni. Okey, kita pergi kepada abstrak. Benda yang boleh lihat tapi tak boleh pegang. Perkhidmatan, tadi cikgu kata kereta, pengangkutan. Kenapa tak boleh pegang? Kalau kereta tengah
Kalau kereta tengah bergerak, adakah awak boleh pegang? Tak kan? So dia di bawah pengangkutan. Kemudian kita ada sewaan, sistem pembelajaran, proses dan langkah dan juga sistem pengairan. Kemudian kita ada juga abstrak, benda yang boleh lihat tapi tak boleh pegang. Komunikasi, bahasa. Cikgu tengah cakap, awak boleh pegang ke ayat-ayat cikgu? Tak boleh, itu adalah bahasa. Kemudian ada atur cara, bunyi, isyarat dan suara. Isyarat, lampu isyarat. Ataupun orang yang bisu membuat kata-kata isyarat. Boleh pegang kat tangan dia. Kalau pegang dia tak boleh nak bercakap dengan awak. Kemudian ada juga persuratan, pengiklanan dan juga grafik. Ini adalah contoh. Contoh kat sini nyatakan kategori bidang reka bentuk bagi produk di sebelah. Ini adalah produk apa? Ini adalah mesin basuh. Mesin basuh ini ada dia konkret ataupun abstrak? Konkret ke abstrak? Ya, konkret. Konkret sebab apa? Boleh lihat, boleh pegang. Dia di bawah kategori apa? Teknologi ke, seni ke, perkhidmatan ke, komunikasi? Teknologi, betul. Okey. So kita dah kita dah mengkonklusikan dunia reka bentuk bab 1. So apa yang cikgu nak awak buat? Buat 4 latihan, soalan latihan berdasarkan penerangan cikgu. Apakah maksud reka bentuk? Isi tempat kosong. Apakah maksud teknologi? Apakah maksud reka bentuk dan teknologi serta lengkapkan jadual bidang-bidang tersebut. Serta kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye.